Assalamualaikum, salam sejahtera Sembang EPL episod 3. Hari ini saya Amin Fuad bersama dengan rakan-rakan Arsenal saya, Amir Arafat dan juga Azril. Welcome back, Amir. Welcome back. Lama nampak baju ni. Welcome back, Amir. Welcome back. Baju ni lama dah simpan dalam Lama. almari. Itu hari aku simpan. Okay. Ni masa yang masa dia. Ni masa dia. Okey. Nak cerita sikit pasal pasukan Arsenal, topik yang sentiasa kita ceritalah setiap musim, walaupun kita cuba cerita apa yang sedang berlaku lah. Kalau kita tengok 28 Ogos 2021, Arsenal berada di tangga terbawah tau, masa tarikh yang disebutkan tadi. Dan kini 20 Ogos 2022, musim ini baru-baru ini Arsenal kini bergaya di tangga teratas. Itu yang baju dan ramai penyokong Arsenal muncul tu. Okey. Apa yang berubah dalam masa setahun, Rel? Perubahan tu aku nampak dari segi pemain lah, selection pemain, pilihan pemain, dan aku rasa dia punya filosofi yang dia nak bawa lah, dia stick to it lah. Daripada masa season ke season, dia kekal dengan vision dia nak main dengan player macam itu, tactical yang begitu. Jadi aku rasa dah tiba masa lah. Ni kira tahun matang lah. So ini matang dah. Bukanlah, dia nampak hasil lah untuk tahun ketiga. Boleh tuai ni. hasil lah ni. Tuai hasil lah untuk tahun kira ketiga macam ni. Durian Sebab 4-5 tahun. Kita ingatkan tak nampak apa-apa. Jadi dia dah spend about 300 million lah for the past 2 season ni. So kita nampak lah sedikit 300 million Almost 300 okay lah. So betul lah tu, transfer proses tu, betul lah tu, wujud lah benda tu. Wujud lah. Wujud lah. Sebab tambah pula kita tengok all or nothing baru ni pula ni. Kita tengok tu, jadi kita redor dan kita terima lah. Sebab ada progress lah. Tahun lepas, waktu ketika ni, kebanyakan penyokong Arsenal nak Arteta out. Okey. Kami segelintir tu. Okay. Kebanyakan ni luar sana tu. Pada masa yang sama, protes terhadap owner. Okey. Bukan Glazer, sorry. Kroenke. Sorry salah. Tu lah, untuk kau apa yang dah berubah dalam masa setahun ni? Adakah kau masih Kroenke out atau macam mana? Aku rasa apa yang berubah daripada side ownership sendirilah, Kroenke sendiri ialah dia hantar Josh untuk personally ada engagement dengan fans. Dan aku rasa itu antara jadi macam titik tolak jugalah. Sebab kalau tak silap, after yang 3 defeats tu, first 3 defeats, and then aku rasa game kelima baru kita start menang, tak silap aku kot. Dan Josh turun untuk bagi macam briefing kepada the whole management and players apa yang dia nak buat. So throughout that, aku rasa, and sampai sekarang, kalau kita tengok pun lah, sekarang first season all or nothing tu, kita boleh nampak sebenarnya progress tu memang apa yang beza season lepas dengan season ni ialah harmoni dalam team tu lah. Aku percaya harmoni tu lain, because last season kau boleh tengok ataupun media try to portray lah, Auba memang is not a leader. Yang kau boleh tengok first season, second episode tu, kau boleh tengok sebenarnya dia is not someone yang try to lead the team, and then dia jadi toxic, and macam ni kau nak try revamp everything. Tapi this season yang berbezanya, setahun tempoh kau cakap tadi tu, ialah dalam squad tu, macam Aziz cakap, ialah dia ada player yang dia nak, dan squad tu lebih, dressing room tu lebih harmoni lah aku. So maksudnya korang okay dengan Kroenke sekarang? For now, yes. Aku okay. Tak ada masalah dengan pemilik. Dengan pemilik aku rasa tak ada apa sangat, sebab dia memang style yang, how to say, kau ada a budget yang kau kena work within the budget. So and then Arsenal pula memang dengan Edu, dengan Vinay yang jenis very strict. Dia orang, kau tengoklah sampai hujung sekarang pun, Tillmans tu patut aku rasa kita dah boleh sign everything dah. Tapi dia still hold, sebab dia rasa ada option lain. Dia rasa Tillmans mungkin kita boleh dapat free next season. Mungkin macam Arteta ada sendiri cakap, Zinchenko dia akan try untuk main di midfield instead of left back saja. So aku rasa dia ada the depth of squad, the quality yang dia nak. So overall, balik pada soalan kau untuk yang Kroenke tu, aku rasa sebab dia sekarang anything sekarang, macam hari tu Arteta fly pergi ke US untuk tengok game club
Maksudnya kat sini, senang dealing. Everything is, the communication is very good kalau kau boleh tengok lah among diorang. maksudnya Kroenke bukan bagi gula-gula lah, ataupun korang rasa macam mana? Sebab kau pernah sebut Real macam you know, tahun lepas Kroenke bagi gula-gula sikit, semua dah lupa yang Arsenal actually tak habis dekat top 4 apa semua. Ataupun kau setuju dengan apa yang Amir cakap tu? Aku setuju sebab dia seiring lah. Orang kata dia punya progress ni bersama klub, board, bersama Edu ni, dan kira tim Arteta ni lah. Kira kali ni aku rasa dia bagi kelonggaran atau freedom besar tau dekat Arteta ni untuk setting this team. Sebelum-sebelum ni kalau kau nampak previous, memang first season memang tak dapat buat apa-apa. Second year dia baru start boleh, itu pun nak revamp, nak kena tampar-tampar player-player yang perlu ada kan. So kali ni aku tengok dia ada banyak option. Kalau kau tengok sekarang, kalau kau tengok sub, menyelerakan, sangat menyelerakan. Kalau dulu dia pakai baju pun tak nak. Kau terfikir macam-macam. Aduh, Xhaka main left back kau macam-macam kau fikir. So sekarang ni macam that position 2-3 orang. Kira setiap posisi tu dah ada. Okey, antara pemain yang menyerlah musim ni, walaupun kita bercakap dalam 3 perlawanan lah adalah penyerang Brazil, Gabriel Jesus. Paling menyerlah lah aku rasa antara boleh kata setakat ni signing of the season, mungkin signing of the season untuk Arsenal lah kan. Kau terkejut tak dengan dia punya orang kata persembahan lah, ataupun kau rasa ini benda yang kau expect daripada Gabriel Jesus? Pasal ni kita pun dah tengok dia few season kan dekat dalam EPL. Jadi macam aku ni, aku tak fikir kepada finisher atau dia punya goal lah. Aku percaya dia punya link up. Sebab aku tengok Jesus ni daripada last 2-3 season ni, aku percaya dia punya link up ni one of the best lah. Betul. Yang ada untuk attacking football lah. Betul. So itu yang aku excited sebab kita dapat beli dia 45 juta man. Betul. Aku setuju dengan Azril dengan kenyataan kau Min, sebab aku rasa mungkin dia ialah signing of the season untuk Arsenal. Sebab itu ialah mana-mana tim tempat striker tu memang orang pandang. Betul. Lepas tu Arsenal pula tak ada. After kau jual Auba on January, kau tak ada siapa-siapa, dan sekarang kau ada Eddie seorang, dan kau bawa Gabriel Jesus. Aku rasa it's a very good buy. Besides dia main sebagai focal point, yang mana aku rasa dia banyak tak di, mungkin aku tak tahulah apa yang kurang senang Pep dengan dia. Sebab Arsenal knock the door, and then diorang pun tak ada stop apa-apa pun. And aku quite surprised Jesus ke Arsenal lah. Sebab watak berbeza watak dia di Man City adalah sebagai watak sampingan. Betul. Watak dia di Arsenal adalah sebagai watak utama. So itu perbezaan yang aku rasa yang aku bukan tak expect. Aku tahu dia pemain yang bagus, cumanya kita tak pernah tengok dia main sebagai seorang number 9 lah, yang tetap kan. Sebab kita tahu dekat Man City selalu dibayangi dibayangi kan. Tapi benda yang paling aku rasa aku paling nampak, aku tak tahu korang setuju ke tidak, adalah leadership daripada Jesus. Sebab dekat Man City kita tak akan nampak sekali lagi sebagai watak sampingan yang dibayangi oleh pemain-pemain macam Aguero, macam mungkin Mahrez ataupun pemain-pemain lain yang berada di situ. Jadi kau tak nampak leadership quality. Tapi bila kau dekat Arsenal ni, kau nampak okay, actually Jesus ni dia ada leadership quality tu untuk lead the front line, untuk communicate dengan teammates. Arsenal pun time sekarang memang tak ada leadership pun. Dan aku rasa pasal dia winning mentality yang dia ada lah. Pengalaman dia bersama Manchester City tu lah yang buat, itulah kekurangan kat Arsenal tu. Dan dia established in Premier League. Established, and plus dia 25 tahun. Umur 25 tahun tu memang bonus 5 juta tu bargain Bargain. Sangat-sangat bargain. Okey, selepas 3 perlawanan, untuk pandangan korang lah tutup liga, habis liga. Adakah Arsenal sekarang ni adalah pasukan yang akan mencabar kejuaraan EPL, a real contender lah? Okey, a real contender Jawab dia. Memberi saingan, yes, kalau ikut sekarang lah secara ni. Tapi untuk long run, aku bercakap pasal long run lah. Secara jujur, aku bagi, kita dah sembang ni tadi pun, aku bagi top 4 lah. Aku tetap kepada top 4. Tapi sebab itu kita perlu demand lah. Yang kita perlu demand, dah tak ada alasan lah This time kita kena demand lah for top 4 Champions League at least. Tapi kalau memberi saingan, aku rasa dengan current situation, cucuk Man City, cucuk Liverpool ni mengacau lah. Top 1 atau 2 tu yes ada.
Aku setuju benda tu sebab kita ambil petikan sikit daripada Mo Salah. Mo Salah cakap Man City, Chelsea dengan Arsenal are good this season and they are among the title contenders lah. Aku rasa it's quite big lah bila Mo Salah cakap macam tu, Arsenal title contenders tu. Tetapi kita ni realistik real Betul, real lah. Realistik lah sebab tapi aku kalau jujur aku rasa aku teringat season Leicester City. Season Leicester City waktu tu big teams especially Arsenal time tu tengah lead, dia banyak flops. Betul. Jadi sekarang yang the big teams yang too early, kita ada 35 game lagi. Kalau the big teams macam sekarang kita boleh tengok, aku rasa untuk Liverpool macam Van Dijk sendiri pun tak on form, aku rasa dah 3 game. Kalau dia keep on performing, big teams tergelincir dan Arsenal kekal momentum sebab Arsenal tak ada game lain. Dia hanya ada domestik. Mungkin Arsenal boleh mencelah jadi nombor 1, nombor 2. Bukan jadi nombor 1, nombor 2, bukan nombor 2, 3. Aku rasa this season ada peluang yang lebih cerah sikit. Tapi korang tak rasa bila dah start Oktober, aku tengok schedule Arsenal bila dah start Oktober korang akan start Europa League, main hari Khamis, main hari Ahad. Lepas tu akan menghadapi ujian yang lebih getih menentang Spurs, Liverpool dan City. Macam mana? Makan lah, pergi. Makan je biasa. Aku tak rasa. Dulu mungkin kita goyang lah. Dulu mungkin Arsenal ni kita risau. Yes, betul kau cakap pasal Europa tu kan. Tapi aku tak nampak pun kita fokus Europa tu lah. Aku duk nampak memang Arteta ni all out for Liga Premier League. Aku duk nampak sebab squad untuk dua competition ni dia dah set up. Aku percaya squad untuk Europa tu Eddie Nketiah tu semua akan start So EPL Vera semua yes itu yang aku nampak lah. Aku nampak. So jadi kita berharap jangan ada injured tu je lah. Itu saja. Tu je. Kalau tak ada injured, semua ni growing, semua boleh maintain, aku rasa kita boleh bagi saingan lah. Long run biasa untuk Arsenal akan ada hiccup. Bukan Arsenal lah, semua klub akan ada hiccup. Akan ada hiccupnya lah. Tapi aku looking forward for the next few days sebelum Windows tutup. Jadi ke Pedro Neto, betul. Sebab aku rasa the add-ons untuk kepada position tu, sebab PP mungkin diloankan so, keluar. aku rasa the establishment untuk players tu, dressing room okay. Aku rasa kita ada manager yang ada plan. Kalau benda tak jadi itu biasalah. Tapi aku rasa kita ada manager yang ada plan. It's not like zaman Wenger tak ada plan B. Unai tak cukup masa. Statement besar tu, Wenger tak ada plan B tu. Memang tak ada plan B tu. Itu salah satu legenda, legenda betul, untuk Arsenal correct. Tapi maksud kau plan B ni apa maksudnya? Okay, contoh macam ada certain game yang kau boleh tengok Arsenal akan stuck dengan gameplay dia, yang mana Henry ada certain game, walaupun kau cakap pasal Invisibles aku cakap time prime kalau lawan United, yang mana kau tahu the game diorang akan block Henry and kau tak ada plan B pun untuk certain game. Untuk low block punya game, kalau time kau lawan Bolton, lawan Stoke, Arsenal tak ada plan B untuk. Maksudnya kau cakap Arteta lebih baik daripada Arsene Wenger. Lebih detail lah. Lebih detail. Betul. Terus terang aku cakap lebih detail. Dari segi apa kita tengok, memanglah orang akan cakap pasal kita tengok all nothing or what, but itulah proof dia. Itulah bukti kenapa dia buang Aubameyang. Bukan saja-saja dia buang Aubameyang, sebab dia dah documented, dia ada file semua benda. Bukan setakat tak datang, aku kata tak datang lambat apa. Muhammad ni bagi aku dia sangat-sangat detail. Sebab kalau kau tanya player-player dia, semua player lah, kalau kau tanya, semua cakap sebab benda yang sama. Wenger ada yang bukanlah dinosaur, tapi dia ada favoritism dalam certain player. That's why kau boleh tengok player like Ozil, player like Auba, they rely on diorang punya creativity, and you do as creative as you can lah on field. Jadi that's why kau boleh tengok ada certain player diorang boleh express diorang punya tu playing style. Tapi on Arteta, dia lebih detail. Aku rasa dia ada certain, and dia very demanding on certain thing. Wenger ada certain point kau rasa dia lost, especially kat Old Trafford. Kau boleh tengok moment dia lost, and kita tahu kita akan kalah game ni. Only magic je can happen. Betul. And bila kau nak ada magic tu, kau kena ada player macam Henry Bergkamp, which is after diorang dah tak ada.
So Okay. itu je lah. Real kekal dengan top 4. Amir Top 4. Aku rasa kita boleh dapat top 4. boleh dapat top 4 Tiba-tiba mungkin boleh julang lah piala. Kalau kita tengok memang ada improvement lah. Maksudnya bukan improvement dari segi pemain. Kalau tengok squad Arsenal tu ada improvement. Yalah. Maksudnya dari segi tu, macam Azril cakap sebelah kiri kan, dengan Zinchenko apa semua. So aku rasa itu saja kita punya perbincangan untuk Arsenal. Apa kata korang yang di luar sana, penyokong Arsenal? Adakah Arsenal dah bersedia untuk mencabar pasukan? Mungkin kita tahu Liverpool masih lagi Belum panas lagi Betul. kan, tapi kita akan jumpa Masih lagi awal lagi. di episod yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera, terima kasih.